Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tajuk kita pada hari ini adalah tajuk yang terakhir dalam bahagian at-tahur ataupun perkara yang mesti dibersihkan daripada jiwa kita, iaitu yang ke-11. Yang ke-11, ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Apabila anda renungkan semua penyakit kehidupan manusia, iaitu sombong, ujub, dengki, cinta kedudukan, cinta dunia, zina, perbuatan keji, ghibah, yakni mengumpat, namimah, mengadu domba, dan semua bentuk penyakit yang terbayang dalam benak anda, maka anda akan mendapati bahawa di belakangnya ataupun di sebaliknya ada satu hal, iaitu mengikuti hawa nafsu. Jadi ittiba'ul hawa ini adalah ibu bagi penyakit-penyakit yang lain. Hawa nafsu pada dasarnya adalah kecenderungan jiwa yang salah. Itu makna hawa nafsu. Jadi jiwa itu sendiri tidak salah. Tapi apabila jiwa kita itu cenderung kepada yang salah, maka jiwa itu adalah jiwa yang rosak. Disebut dengan an-nafs. An-nafsu al-ammaratu bisu. An-nafs, jiwa yang senantiasa mendorong kepada kejahatan. Di sana ada an-nafsu al-mutmainnah, dan jiwa yang tetap teguh. Dengan mengikut Imam At-Tabari, dia tafsirkan iaitu tetap teguh dengan janji-janji Allah. Sentiasa yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nafsul mutmainnah. Dan di sana ada an-nafsu al-lawwamah. Nafsu yang nafs kita kena terjemah jiwa, jangan terjemah nafsu. Kerana nanti kita akan keliru dengan satu lagi istilah, iaitu hawa. Hawa. Jadi jiwa yang kedua iaitu al-lawwamah, dan jiwa yang senantiasa mengkoreksi dirinya, yang sentiasa mencela tuannya apabila tuannya lalai, ataupun bila tuannya terjerumus dalam maksiat, dia akan cela jiwa itu. Dan jiwa itu akan mencela tuannya. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa, adakah kamu tidak takut kepada Allah? Kenapa kamu malas beribadat? Apakah kamu tidak khawatir nanti menghadap Allah SWT nanti? Dan yang ketiganya adalah jiwa yang mendorong kepada kejahatan, yang disebut dengan an-nafsu al-ammaratu bisu. Hawa nafsu, disebut hawa nafsu pada dasarnya adalah kecenderungan jiwa yang salah. Kerana bahaya mengikuti hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, jika sekiranya kebenaran itu, andai kata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka binasalah langit dan bumi itu. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Karena pendorong untuk mengikuti hawa nafsu adalah di sini terjemah nafsu. Dalam ungkapan bahasa Arabnya dia kata wali anna dafi'a littiba'il hawa huwa an-nafs. Dia terjemah oleh kerana pendorong yang mendorong manusia mengikuti hawa nafsunya itu adalah jiwanya sendiri. Mana jiwa di sini iaitulah jiwa yang ketiga tadi, iaitu an-nafsu al-ammaratu bisu. Dan jiwa yang sudah kotor, yang terlalu kotor,
yang tidak mengajak lagi melainkan kepada kejahatan. Maka di kalangan para penempuh jalan rohani dikenal dengan ungkapan, ada satu ungkapan yang masyhur, iaitu kata mereka, musuhmu yang paling berbahaya adalah jiwa yang ada dalam dirimu sendiri. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Mana jiwa di sini. Tapi kena faham mana jiwa yang rosak dipanggil. An-nafs al-ammaratu bisu. Sebab di sana kalau kita mencela semua an-nafs, jadi bagaimana kita nak memahami bila Allah Ta'ala memanggil ahli syurga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi sebab tu an-nafs a'da aduwika nafsuka. Jadi nafsuka di sini adalah jiwa yang rosak, yang al-ammaratu bisu, yang senantiasa mendorong pada kejahatan. Ataupun jiwa yang telah dikuasai oleh hawa. Di sana ada jiwa yang dikuasai oleh akal. Yang dikuasai oleh, dia panggil cahaya akal. Dan akal dalam Quran dia tidak merujuk kepada fungsi hati. Jiwa yang dikuasai oleh hati yang hidup, hati yang bersih. Jadi tentu dia bukan jadi musuh, dia teman. Jadi bila disebut di sini a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik, musuhmu yang paling bahaya adalah jiwa, yakni jiwa yang rosak, yang menyeru, yang sentiasa mendorong kejahatan yang ada dalam jiwamu ataupun jiwa yang telah dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan musuh paling berbahaya bagi seluruh kehidupan manusia adalah mengikuti hawa nafsu. Kerana keselamatan dari hal ini adalah tazkiyatun nafs sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan mengiring nafsu, membimbing nafsu untuk mengikuti Al-Quran juga As-Sunnah. Bila keselamatan terletak pada hal tersebut, maka betapa banyak kejahatan manusia menyangkut hak jiwanya dan hak dunia ini ketika dia menolak wahyu Allah. Jadi kejahatan timbul bila dia menolak wahyu Allah. Kerana wahyu ini diturunkan oleh Allah untuk mendidik jiwa. Tapi dia pula menolak wahyu, menolak Quran hadis, maka itu menandakan bahawasanya dia akan berdepan dengan jiwa yang rosak. Atau merangi, ataupun dia merangi wahyu atau menghalangi pelaksanaannya. Maka itulah yang menyebabkan timbulnya banyak kejahatan dalam kehidupan manusia. Kerana semua yang tercantum dalam Al-Quran ini didesain untuk memberi terapi penyakit mengikuti hawa nafsu tadi. Jadi semua yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis ini memang merupakan yang diatur ataupun dirangka membendung hawa nafsu. Kerana setiap hal yang ditulis dalam Islam atau tentang Islam adalah bahagian dari terapi untuk penyakit mengikuti hawa nafsu. Juga kerana Al-Quran juga Sunnah diturunkan untuk mengendalikan hawa nafsu manusia, maka di sini cukup kami sebutkan sepintas saja untuk mengingatkan setiap Muslim akan perlunya mengendalikan hawa nafsu. Jadi, dia tak huraikan tajuk sebelah sini dengan panjang kerana kalau nak hurai, makna dia kena hurai merangkumi semua Quran tu. Kerana Quran ni memang nak malingkan manusia daripada keinginan hawa nafsu dia kepada mencapai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, طَغَى mana melampaui batas, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا dan mengutamakan kehidupan dunia, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, maka sungguhnya
nerakalah tempat tinggalnya nanti di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya ataupun maqam, takut akan saat dia akan berdiri di hadapan Tuhan nanti, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menegah atau menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, ataupun kalau kita nak terjemahkan wa nahan nafs, dan menegah jiwanya, anil hawa, dari dipengaruhi oleh hawanya, keinginan dirinya, keinginan yang melampaui batas, yang menyalahi syariat. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya di akhirat. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Itulah 11 pembahasan tentang penyakit yang paling berbahaya yang harus dibersihkan dari jiwa manusia. Selesai dah kita 11 semua. 11 pembahasan tentang penyakit yang yang harus, penyakit yang berbahaya yang harus dengan makna mesti dibersihkan oleh manusia tentang jiwa mereka, daripada jiwa mereka. Jadi dalam arti lain, mencapai jiwa yang bersih. Jadi 11 penyakit ni bermula daripada kufur, nifak, kefasikan dan bid'ah, itu yang pertama sekali. Yang kedua, syirik dan riak. Diikuti yang ketiga, cintakan kedudukan dan juga kepimpinan. Makna hubul jah wa riasah. Yang keempat, dengki, hasad. Diikuti yang kelima, ujub, dan berasa kagum dengan diri sendiri. Yang keenam, sombong, iaitu al-kibr ataupun takabur. Kemudian diikuti yang ketujuh, bakhil, kedekut. Yang ke-8, ghurur, terpedaya dengan diri sendiri ataupun dengan pencapaian diri sendiri. Yang ke-9, marah yang melampau, yang sehingga menjadi zalim. Yang ke-10, cintakan dunia, hubud dunia. Dan yang ke-11 hari ini iaitu mengikuti hawa nafsu. Telah kami katakan sebelum ini bahawa tazkiyatun nafs berkisar pada 3 makna. Ini pentinglah yang untuk kita ingat. Dia dah jelaskan di awal. Tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa ini, dia berkisar pada 3 makna. Yang pertama, tatahur, iaitu penyucian. Yang kita telah pun melepasi tajuk-tajuk penyucian, iaitu 11 penyakit jiwa yang mesti disucikan. Yang kedua, kata dia tahakkuk, iaitu pencapaian makam-makam. Setelah kita sucikan, maka kita kena hiasi jiwa kita dengan makam-makam rabbaniyah atau rohaniyah. Itu dia panggil tahakkuk. Menerapkan dalam jiwa kita tingkatan-tingkatan kesempurnaan jiwa. Yang itu ada 12. Ini tajuk yang selepas ini. Selepas ini kita akan masuk, dia panggil 12 sifat jiwa yang mesti kita tahakkuk, mesti kita capai, yang mesti kita realisasikan dalam jiwa kita, iaitu tauhid dan ubudiyah, ikhlas, sidq, benar, zuhud, tawakal, mahabbah, yakni cintakan Allah, takut pada Allah, taqwa dan wara', syukur, sabar dan redha, muraqabah dan musyahadah, dan yang ke-12 taubat secara terus menerus. Kemudian takhalluq, tatahur, menyucikan diri dari akhlak yang tercela. Ini kita dah lepas, alhamdulillah. Ini tajuk terakhir. Tahakkuk iaitu mencapai
berbagai makam. Dan takhalluq iaitu berakhlak dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pasal pertama telah membahaskan masalah tatahur yang kita selesai alhamdulillah. Pasal kedua berikut ini akan membahas tahakkuk iaitu pencapaian berbagai makam iman dan yakin. Kami akan menyebut induk makam-makam ini dalam 12 perbahasan berikut ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah kita telah pun selesai tatahur dan selepas ini akan kita baca pula tentang at-tahakkuk insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.